Hai semua, saya Cik Guan. Selamat datang ke channel pembelajaran sejarah ini. Dalam video ini, saya akan bantu kamu paham topik sejarah dengan cara yang mudah, ringkas, dan senang ingat. Pertama, perang ini berlaku di Eropa dan melibatkan banyak negara besar. Ia bukan sekadar perang biasa, tetapi perang besar yang mengubah Kenapa perang ini boleh berlaku? Salah satu sebab utama ialah imperialisme. Negara-negara kuasa besar mahu meluaskan pengaruh dan menguasai lebih banyak tanah. Selain itu, wujud juga pakatan tentara. Bila satu negara berperang, negara lain dalam pakatan akan ikut terlibat. Akibatnya, konflik kecil boleh bertukar menjadi perang besar. Mari kita lihat bagaimana perang ini bermula. Pada tahun 1914, Austria menyerang Serbia. Peristiwa ini menjadi pencetus kepada perang. Kemudian, negara-negara lain mula terlibat karena sistem pakatan. Perang pun merebak ke banyak kawasan di Eropa. Apa yang bermula sebagai konflik kecil akhirnya menjadi perang dunia. Bayangkan keadaan selepas perang. Banyak nyawa terkorban benah dan ekonomi runtuh. Rakyat hidup dalam kesusahan dan kesedihan. Selepas perang tamat, satu perjanjian penting ditandatangani, yaitu Perjanjian Versailles. Perjanjian ini Cuba membawa keamanan, tetapi sebenarnya meninggalkan banyak ketidakpuasan hati. Keadaan ini akhirnya menjadi salah satu sebab berlakunya perang seterusnya. Bayangkan dunia belum sempat pulih daripada perang pertama. Tetapi ketegangan masih belum berakhir. Tidak lama kemudian, tercetus pula satu perang yang lebih besar, yaitu Perang Dunia Kedua. Kenapa perang ini berlaku? Pertama, Perjanjian Versailles tidak adil. Jerman dipaksa menerima hukuman yang berat, dan ini menimbulkan rasa marah. Kedua, muncul pemimpin agresif seperti Hitler yang mahu menguasai dunia. Ketiga, dunia mengalami kemelesetan ekonomi. Ramai rakyat susah hidup dan keadaan menjadi tidak stabil. Keempat, Liga Bangsa-Bangsa lemah dan gagal menghalang konflik. Semua ini akhirnya membawa kepada perang sekali lagi. Bayangkan satu pagi yang tegang. Pada tahun 1939, Jerman menyerang Poland. Serangan ini menjadi titik permulaan Perang Dunia Kedua. Tidak lama kemudian, Britain dan Prancis mengisytiharkan perang terhadap Jerman. Perang pun merebak dengan cepat ke seluruh dunia. Akhirnya, siapa yang menang dalam perang ini? Jawabannya ialah kuasa bersekutu. Mereka menang karena mempunyai kekuatan tentara yang besar, sumber yang mencukupi, teknologi yang lebih maju, dan kerjasama yang kuat antara negara. Gabungan ini menjadikan mereka lebih kuat berbanding musuh. Bayangkan keadaan selepas perang. Pada tahun 1945, Jerman menyerah kalah, perang di Eropa pun berakhir. Namun, kesannya sangat besar, banyak negara musnah, jutaan nyawa terkorban. Dan peta Eropa berubah. Dunia tidak lagi sama seperti dahulu. Semua orang, saya Cik Guan. Sejarah sebenarnya tidak susah. Hari ini saya akan guna cara paling mudah untuk bantu kamu faham dengan cepat. Tanah Melayu semasa Perang Dunia Kedua. Kenapa Jepun datang ke Tanah Melayu? Sebabnya sebenarnya sangat mudah. Pertama, Jepun ingin meluaskan kuasa mereka. Kedua, Tanah Melayu mempunyai banyak sumber alam, seperti getah dan biji timah. Sumber ini sangat penting untuk Jepun semasa perang. Oleh itu, Jepun menjadikan Tanah Melayu sebagai sasaran utama. Bagaimana Jepun menyerang Tanah Melayu? Pada Desember 1941, tentara Jepun mendarat di Kota Baru. Selepas itu, mereka bergerak dengan sangat pantas ke selatan dan berjaya menawan banyak kawasan. Tentara British tidak sempat bersedia, jadi pertahanan mereka cepat ditembusi. Akhirnya, pada 15 Februari tahun 1942, Singapura jatuh. Ini menandakan Tanah Melayu berada di bawah kuasa Jepun.
Selepas Jepun menguasai tanah Melayu, banyak perubahan berlaku dalam politik, ekonomi, dan sosial. Dalam politik, British digantikan oleh Jepun dan rakyat perlu mematuhi arahan mereka. Dalam ekonomi, makanan berkurangan, harga barang naik, dan rakyat hidup dengan catuan. Dalam sosial, sekolah menggunakan bahasa Jepun dan rakyat dipengaruhi budaya Jepun. Selain itu, ada yang dipaksa bekerja dan hidup dalam ketakutan. Ini merupakan tempo yang sangat sukar bagi rakyat tanah Melayu. Walaupun hidup dalam kesusahan semasa pendudukan Jepun, rakyat tanah Melayu tidak berdiam diri. Ada yang menyertai pasukan gerila untuk menentang tentara Jepun, terutama di kawasan hutan. Mereka juga membantu pejuang secara rahasia dengan memberikan makanan, perlindungan, dan maklumat. Walaupun menghadapi bahaya dan ancaman, rakyat tetap berjuang demi kebebasan tanah air. Perjuangan ini membuktikan bahwa rakyat tanah Melayu mempunyai semangat berani dan tidak mudah menyerah kalah. Akhirnya, Perang Dunia Kedua semakin menuju ke penghujung. Jepun mulai kehilangan kekuatan selepas diserang oleh pihak Berikat. Pada tahun 1945, Jepun menyerah kalah. Ini menandakan tamatnya Perang Dunia Kedua. Selepas itu, tanah Melayu bebas daripada pemerintahan Jepun dan British kembali semula. Kalau video ini membantu, jangan lupa like, subscribe, dan share. Kita jumpa lagi. Baik, itu sahaja untuk hari ini. Harap penjelasan ini membantu kamu lebih paham tentang topik ini. Kalau video ini membantu, jangan lupa like dan subscribe supaya kamu tidak terlepas video sejarah seterusnya. Kita jumpa lagi dalam video akan datang. Terima kasih.